Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata semua pertemuannya dengan beberapa pemimpin Perikatan Nasional sebelum ini tidak disembunyikan, malah beliau memaklumkan semuanya kepada Majlis Pakatan Harapan. Ahli Parlimen Port Dickson itu berkata demikian ketika ditanyakan oleh Sinchu Daily berhubung pertemuannya dengan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin baru-baru ini. Malah katanya beliau juga tidak berkomplot di belakang seperti sesetengah yang lain. Bagaimanapun, Anwar dilaporkan tidak mengulas mengenai siapa yang dimaksudkan dengan sesetengah yang lain itu. Sementara itu, pendedahan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mencalonkan Presiden Warisan, Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal sebagai calon Perdana Menteri ke-9, secara tidak langsung membongkar pertemuan secara tidak formal yang diadakan bersama beberapa pemimpin DAP dan Amanah berkenaan hal itu pada 25 Jun lalu di Rumah Tetamu Sabah, Kuala Lumpur. Pemilihan Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal telah memudarkan peluang Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Bekas Ketua Wanita PKR Haniza Talha berkata pemilihan itu akan menyukarkan laluan Presiden PKR untuk merealisasikan cita-citanya bagi penggal ini. Menurutnya, isu memegang jawatan tertinggi negara yang tidak berkesudahan itu lama-kelamaan akan menimbulkan rasa kecewa dalam kalangan anggota parti itu. Beliau mengulas demikian ketika ditanya mengenai pemilihan Muhammad Shafie sebagai calon Perdana Menteri pada pelancaran Nation of Women Perak di Meru Raya Ipoh semalam. Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof mengesahkan telah menerima usul yang mencadangkan supaya khidmat beliau sebagai Speaker Dewan Rakyat ditamatkan. Beliau berkata turut diterima adalah usul mencadangkan supaya khidmat Ngah Koming sebagai timbalan Speaker juga ditamatkan. Muhammad Arif berkata kedua-dua usul itu diterima mengikut amalan biasa dan selari dengan peraturan Majlis Mesyuarat serta tanpa berat sebelah. Dalam pada itu, Koming sebelum ini dilaporkan berkata beliau akan menghormati keputusan yang dibuat Dewan Rakyat sama ada mahu beliau dan Muhammad Arif terus kekal atau melepaskan jawatan mereka mengikut perlembagaan dan peraturan Parlimen. Gelombang baru jangkitan COVID-19 terus melanda Korea Selatan selepas kemunculan kluster kelab malam pada awal Mei lalu dan disusuli di beberapa lokasi lain termasuk pusat logistik, kelab pingpong dan kelab peminat kereta berhampiran, Sungai Han serta yang terbaru di kem gereja. Bagaimanapun, Seoul semalam melaporkan 51 kes jangkitan baru dan 31 daripada jumlah tersebut merupakan kes tempatan sekaligus menjadikan jumlah kumulatif kini mencecah 12,653 kes serta 282 kematian. Dalam pada itu, premis yang berisiko tinggi seperti kelab malam dan panggung wayang menetapkan agar pengunjung mengimbas kod respons segera atau QR Code yang mengandungi maklumat peribadi mereka. Terdahulu pada awal minggu lalu, pihak berkuasa kesihatan memberi amaran Seoul yang mempunyai populasi 50 juta penduduk sudah berdepan gelombang kedua wabak tersebut susulan lonjakan kes jangkitan baru. Dalam kemelut Persatuan Bola Sepak Kelantan, KAFA berdepan bebanan hutang dan isu kewangan, dua pemimpin tertinggi persatuan itu mengambil keputusan untuk berehat sementara bermula semalam. Keputusan drastik oleh Presiden KAFA Datuk Wan Abdul Rahim Wan Abdullah dan Timbalan Presiden KAFA Datuk Seri Afandi Hamzah itu dibuat setelah mencapai kata sepakat dan persetujuan pihak jawatan kuasa eksekutif KAFA. Dalam pada itu, mesyuarat khas jawatan kuasa eksekutif tersebut turut bersetuju untuk memberi mandat kepada Naib Presiden Datuk Syahri Mat Husin bagi mengemudi persatuan berkenaan. Beliau berkata KAFA amat menaruh kepercayaan dan keyakinan yang tinggi terhadap Syahri mampu melakukan sesuatu dan menyelesaikan masalah dihadapi persatuan dalam tempoh pemangkuan jawatan tersebut sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Teruskan setia bersama Sinar Harian di portal Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube dan jangan lupa untuk muat turun aplikasi Sinar Harian bagi mengikuti perkembangan semasa dalam serta luar negara.